Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zul. Okay, salam. Okay, jadi selamat datang Zul untuk sesi kita pada malam ni. Okay, dah lama ke Zul tunggu saya tadi? Tak, saya baru sampai je, lepas tu cik dah sampai dah. Oh, ya ke? Zul datang kawan ke seorang? Tadi ada kawan hantar. Kawan hantar, okay. Ni Zul urgent ke atau memang tak okey lah datang sini? Tak ada, memang saya spend masa untuk sini lah. Okay. Jadi sebelum kita mula, katanya Zul okey tak dengan bilik ke, sejuk sangat ke, ataupun rasa macam tak selesa ke macam mana? Okey, selesa. Selesa kan? Okay. Right, jadi sebelum kita mulakan sesi, saya nak buat sedikit konsulturan lah. Mana untuk Zul sendiri, untuk Zul faham macam mana konsep lah untuk counselling, sesi counselling. Okay, pertamanya saya nak terangkan berkaitan dengan apakah makna ataupun apakah tujuan kaunselor dan juga tujuan klien lah. Jadi tujuan kaunselor untuk bantu Zul dalam apa juga isu yang Zul hadapi. Maksud kat sini nak bantu Zul macam mana Zul nak buat pilihan, nak dapatkan apa orang kata idea, betul lah. So nanti Zul, bila Zul dah faham apa isu yang Zul hadapi ataupun apa yang Zul nak kongsikan, Zul dapat orang kata selesaikan lah isu Zul. Okay. Untuk tujuan klien juga, tujuan klien adalah untuk berkongsi lah apa segala isu yang nak dikongsikan dalam sesi ni. Maksudnya apa ibu nak cerita pasal kawan Zul ke, berkaitan dengan kehidupan Zul dan sebagainya. Maksudnya tak kisahlah, terbuka untuk Zul sendiri. Semua boleh lah. Semua boleh. Okay. Dan seterusnya berkaitan dengan limitasi ataupun etika kerahsiaan lah, yang mana saya sebagai kaunselor Zul, saya memegang kepada etika kerahsiaan dan segala apa yang kita cerita, apa yang Zul kongsikan dalam sesi tidak akan dibawa pada keluar lah. Dan tadi saya dah beritahu berkaitan limitasi, jadi terdapat juga beberapa perkara yang boleh menyebabkan etika kerahsiaan itu terbatal lah. Yang pertamanya berkaitan dengan keselamatan, yang mana boleh membahayakan keselamatan Zul ataupun keselamatan saya sendiri. Yang keduanya adalah berkaitan dengan mahkamah, yang ada berhubung atau berkaitan dengan mahkamah, berkaitan dengan polis. So kat situ saya kena buka lah etika kerahsiaan tersebut. Jadi Zul okey ke? Baik, faham. Okay. Jadi yang seterusnya berkaitan dengan masa untuk sesi kita. Jadi untuk sesi kita akan berlangsung dalam 40 minit ke 50 lah. Dalam masa 45 minit ke sejam, lebih kurang macam tu. So Zul jelas ke ada apa yang Zul nak tanya? Tak ada. Jelas. Jadi macam yang Zul sendiri maklum, yang Zul ada buat orang kata berjanji lah dengan saya untuk buat sesi counselling. Betul jadi boleh tak macam Zul cerita sikit berkaitan diri Zul sebelum kita pergi ke lebih lanjut? Okey, nama saya Zulfikri lah, Muhammad Zulfikri. Saya semester 3 course counselling. Dan sekarang ni saya berada di semester S, minggu yang ke-14, minggu study week. So tak lama dah nak exam. Itu je lah. Boleh tak Zul ceritakan sikit sebanyak berkaitan keluarga Zul ataupun kawan-kawan dan sebagainya? Okey, keluarga saya mereka meletak di Temeloh. Dan saya ada 5 orang adik-beradik lah, 5 orang adik-beradik. Dan saya anak yang terakhir. Lepas tu 2 orang masih belajar. Saya dan ada kakak saya. Lepas tu apa lagi? Keluarga kan, itu keluarga lah. Majoriti keluarga saya, seorang di Sarawak, seorang di KL, lagi 2 orang di Temeloh, dan saya di sini lah. Kawan saya duduk di Harmoni, ada 6 orang kawan. Tapi ada seorang kawan saya yang itulah, saya ada macam masalah sikit dengan dia. Dia biasanya mengganggu saya. Tapi tak apalah. Bergurau lah. Bergurau. Ya, betul-betul dia bergurau. Saya pun sayang dia sebenarnya. Faham. Okay. Dia gurau-gurau manja kan. Macam tu lah kawan saya. Selebihnya saya kawan dengan yang lain lah, macam sebab kami dekat sini, kami ada dalam 3 buah rumah je lah. Yang satu batch, yang lain semua dekat college.
So macam tadi Zul ada cerita yang Zul tinggal di Temerloh, betul? Ya betul. Boleh tak Zul cerita sikit, mungkin ada pengalaman atau perkara yang best di Temerloh yang mungkin boleh share dengan saya? Temerloh ni Bandai Kepatin. Bandai Kepatin. Bandai Kepatin. So Okay. siapa yang pergi ke Temerloh biasanya lah dia orang akan mencari ikan patin. Sebab ikan patin di Temerloh ni berbeza dengan ikan-ikan dia lain. Okey, ikan dia lain maksudnya. Tempat lain lah. Ikan di tempat lain. Walaupun di tempat lain ada ikan, tapi dekat Temerloh tu sebab sungai dia ada dan sungai dia lagi besar. So situ yang membezakan rasa dia. Oh, kiranya yang itu tempat utama lah untuk patin lah maksudnya. Ya, itu macam betul lah, tempat utama lah. Tumpuan. Dan Temerloh ni dapat gelaran bandar ikan patin. Oh. Macam kami di Pahang ada bandar-bandar dia. Bandar ikan patin, bandar air kampung. Oh, okay, faham. Alright. Selain daripada tu ada tak? Selain daripada tu, Temerloh ni ada itu tak ada lah. Cuma ada ni ada tokoh-tokoh macam Mak Kilau, Pak Sako, tu semua daripada Temerloh. Bandar-bandar bersejarah juga lah. Ada sejarah. Okay, macam tadi Zul bagi tahu berkaitan kawan yang mana Zul tinggal dalam rumah dan 6 orang. Maksudnya Zul tinggal di rumah sewa ke? Ya, saya di rumah sewa. Oh, dah berapa lama dah? Saya di rumah sewa tu baru lagi. Dalam 2 bulan ada. 2 bulan. Jadi macam tempat Zul sendiri duduk rumah sewa, kita akan ada beberapa isu ke sekarang? Sekarang ni Alhamdulillah rumah sewa selesa. Okay. Kawan-kawan semua baik Alhamdulillah. Dan sebenarnya saya seronok lah di rumah sewa berbanding duduk di college. Dulu saya suka duduk college. Okay. Dulu. Okay. Tapi selepas saya rasa di rumah sewa ni banyak benda kita boleh buat kan. Banyak benda yang saya boleh buat lah. Saya boleh develop saya punya minat. So kat situ saya rasa macam masih better lah. Kiranya ada orang kata perubahan pendapat dan pemikiran lah. Daripada duduk college kepada duduk rumah sewa lah. Pengalaman tu menyebabkan saya punya pendirian berubah. Jadi tengok macam Zul bila Zul cerita tu macam ceria di rumah. Seronok. Cerita sikit apa yang ceria tu? Pertama satu of course aset paling besar dalam rumah ni bagi saya kawan-kawan lah. Sebab kalau tak ada kawan-kawan sunyi juga kan. So kawan-kawan saya bagi saya yang kami 6 orang danau masuk kepala, masuk air kan. Jadi bagi saya itu mereleasekan tension. Alhamdulillah. Dan yang keduanya kawan-kawan saya ni dia orang tak berkira. Tu yang seronok. Okay. Lepas tu daripada segi apa yang boleh saya buat, saya boleh masak. Saya pun suka masak. Suka masak. Saya suka kuih. Tadi sebelum saya datang sini, saya bergaduh dengan kawan saya pasal kuih. Kuih apa tu? Kuih ondeh dengan kuih apa, kuih bom macam tu lah. Okay, faham. Tapi sebab kita orang kan biasa gurau-gurau tu kan. Jadi saya pun tak terasa hati dengan dia. Kadang-kadang dia gurau kawasan dengan saya, tapi bagi saya okey lah. Saya boleh terima lah dia. Saya pun sayang dia sebenarnya. Faham. Okay. Macam Zul ambil apa? Counselling. Ya. Semester 3 Semester 3. Jadi sepanjang Zul belajar, apa perkara yang orang kata subjek lah yang mencabar bagi Zul sendiri? Mungkin yalah Zul boleh kongsikan dengan saya. Okay, yang paling mencabar bagi saya sepanjang 3 semester psikometri. Subjek ni dia memerlukan kepada usaha yang lebih lah. Dan dia pun ada pengiraan, lepas tu dalam bahasa Inggeris. Dan itulah bagi saya agak mencabar. Tapi saya sukalah cabaran tu, membuatkan saya nak improve diri saya lah sebenarnya. Sebab bila saya rasa susah, saya akan cuba untuk buat supaya benda tu jadi senang. So nanti saya akan rasa benda tu senang. Itu yang saya seronok lah. Boleh Zul ceritakan sikit apa yang macam Zul tadi Zul cakap, kalau benda tu susah, Zul akan jadikan benda tu senang. Boleh cerita sikit macam mana tu? Contoh subjek tu susah, Okay. saya akan baca, saya akan cuba faham. Kalau ada video kan, kawan saya, ada kawan saya tu dia rakam video. Semoga dia dapat pahala yang besar lah dia rakam video tu. Video rakaman. Dia rakaman mengajar tu. So saya memang kalau bahan mengajar ni saya sangat hargai lah. Saya akan simpan elok dalam hati. Sebab saya tahu benda tu nanti bila dah belajar pun kita akan guna. So saya akan simpan. Saya sayang kawan saya yang rakam tu sekali. Lepas tu apa yang saya buat biasanya kalau yang subjek susah tu, saya akan dengar supaya saya faham. Dan dekat situ saya boleh sampai dah saya rasa benda tu senang.
Saya akan, bila kita dah faham kan, dia akan mudah kan. Betul. Oh, jadi macam apa yang Zul cakap, Zul orang kata ambil penting lah berkaitan subjek tu, macam subjek tu susah kan. Jadi apa yang Zul lakukan, kalau macam Zul dapat video pembelajaran yang tu, Zul akan simpan, Zul akan gunakan dengan sebaiknya. Itu juga pelajaran tu jugalah, maksudnya macam Zul cakap, even Zul dah mungkin dah lepas, dah habis selesai daripada subjek tu, mungkin akan datang Zul akan gunakan juga. Okay, faham. Macam tadi saya dengar lah, Zul banyak orang kata menceritakan berkaitan sahabat, berkaitan macam Zul sayang dia, Zul walaupun Zul banyak bergurau, Zul macam suka dengan dia. Siapakah insan tu? Cerita. Saya malu lah saya tapi overall lah, saya berjujur ni lah semua kawan saya yang 5 orang lagi tu lah. Sebab sebelum ni saya tak orientasi dengan dia orang. Lepas tu saya agak awkward lah ni. Awkward. Janggal kan. Lepas tu bila kami pun sempat 5 minggu je sebelum ni. Lepas tu saya pula, saya duduk college lain. Dulu dia orang banyak di KH, saya di KO. Jadi saya agak terasing lah. Bagi saya sebenarnya, saya rasa dah terasing dulu lah kan, terasing dengan dia orang. Lepas tu bila dah masuk semester baru ni, kami dah duduk sekali kan. Jadi saya sangat menghargai lah. Sebab saya rasa kemanisan mengenali dia orang tu. Saya sangat menghargai. Sebab tu muka saya ceria kan. Walaupun ada kawan saya antaranya dia suka gurau kasar-kasar. Tapi bagi saya faham dia macam mana. So saya boleh adapt lah. Dan saya pun sebenarnya gurau kasar dengan dia juga. Jadi macam yang Zul cerita tadi, mungkin yalah macam Zul kata, pada mulanya Zul tak ada jual orientasi, Zul tak kenal sangat orang. So bila lah ada kelas face to face, lepas tu bila duduk semua sewa, semua bagi rapat, bagi erat lah. So sahabatan tu orang kata banyak yang kemanisan lah, macam tu, yang macam kurma lah. Gitu. Betul lah. Okay. Tadi macam Zul ada buat perjanjian dengan saya. Jadi macam untuk malam ni, ada tak apa-apa yang Zul nak share dengan saya lah, macam tadi Zul dah cerita berkaitan sedikit lah latar belakang berkaitan Zul kan, berkaitan diri Zul, mungkin family sikit, kawan sikit, macam mana pembelajaran Zul dekat UPSI kan. Zul ada apa yang Zul nak sharekan dengan saya? Sebenarnya tujuan saya datang ni untuk buat sesi ni sebab saya rasa bila dah minggu keempat, minggu selanjutnya ni, saya banyak assignment lagi. Macam kami counselling ada beberapa assignment lah yang tak settle. Dalam masa yang sama, saya pula bila dah akhir-akhir ni saya nak enjoy kan. Sebab bagi saya macam dah penat lah buat assignment kan. So masa saya banyak membuang masa lah sebenarnya. Itu yang saya ingat, saya nak dapatkan bimbingan untuk menguruskan masa dengan baik lah. Sebab saya main game lah, tengok cerita lah. Jadi saya rasa macam membuang masa saya lah. Sedangkan saya banyak lagi assignment. Okay, faham. Jadi macam Zul sendiri, kalau macam tadi Zul ada cerita yang assignment banyak, lepas tu Zul pun macam kadang ada tengok movie, ada main game kan. So macam bagi Zul sendiri, susunan masa yang mungkin Zul buat, yang Zul macam mana bila Zul makan main game, bila Zul akan buat kerja, adakah Zul rasa macam tak teratur ke atau macam mana? Setakat ni sebelum ni saya akan jarang main game. Tapi bila dah minggu study week ni kan, saya rasa macam dah, sebenarnya saya rasa macam malas lah sebenarnya. Malas nak buat assignment. Itu yang saya rasa macam kalau saya main game tu masa dia tak teratur lah. Saya banyak main game daripada buat kerja. Sebab malas lah. Saya dah malas lah. Macam tu. Maksudnya ada tak isu, maksudnya daripada tadi Zul ada cerita yang Zul malas buat kerja tu, mungkin ada isu ataupun punca yang menyebabkan Zul rasa malas selain daripada tadi Zul ada bagi tahu bila dah minggu 14 kan, orang kata dah study week, rasa macam dah akhir sem ni, rasa macam bosan, rasa macam malas nak buat kerja kan. So selain daripada tu ada tak mungkin ada yang mengganggu daripada environment Zul? Selain daripada tu ada, sebab biasanya saya sem yang lepas minggu 14 tu saya dah tak ada
assignment. So memang saya akan spend seminggu tu memang saya akan bersukan, relax. So bila sampai kat sini SEM 3 ni, minggu 14 tu pun masih lagi ada assignment kan. Jadi saya punya tradisi minggu 14 sudah tak ada assignment tu tak dapat dilaksanakan lah untuk SEM ni. Itu yang mengganggu saya. So apa yang macam saya faham, mungkin daripada orang kata Zul dah terbiasa lah untuk minggu 14 ni. Zul akan mungkin akan spend masa untuk diri Zul sendiri. Tapi macam sekarang minggu 14 masih lagi Zul sendiri menghadap assignment, tugasan dan sebagainya kan. So Zul akan rasa macam bila nak buat assignment dan untuk spend time tu rasa macam masa tu tak betul lah, tak tertentu. Okay, jadi macam Zul sendiri tadi, Zul kata Zul akan main game, Zul akan tengok movie. Ada kalau orang kata dari pendapat Zul sendiri, Zul rasa Zul lebih kepada spend time dengan Zul atau spend time dengan assignment, maksudnya buat assignment bagi Zul sendirilah. Bagi saya pada awal semester, minggu awal tu memang saya banyak spend time dengan assignment. Itu mungkinlah sebab saya jadi macam exhausted, burn out. Bila dah burn out tu saya rasa macam bila akhir-akhir ni saya more tu nak spend time dengan diri saya lah. Tu yang saya, kalau akhir-akhir ni saya banyak main game, saya tengok movie, tu sebenarnya saya rasa saya spend time masa saya. Tapi masalahnya bila saya spend time, assignment lambat-lambat, hari pun makin datang kan. Jadi tu yang saya rasa macam sebenarnya agak tertekan jugalah sebenarnya, tertekan. So macam apa yang saya faham lah, Zul ada rasa macam risau, macam apa kata keliru lah bagi dah, sebab Zul macam ikutkan Zul minggu 14 Zul nak main game, Zul dah spend time Zul, tapi ada assignment pula. Zul pun macam betul ke aku buat ni kan, ke buang masa ke ataupun aku nak fokus dengan assignment saja ke, tapi ada dalam diri tu rasa nak main game pula. So rasa macam tak puas pula kalau tak main game kan. Macam tu. Betul. Okay, macam apa yang saya faham, Zul ada orang kata berkaitan orang kata macam mana, Zul ada rasa nak kepastian lah untuk daripada diri Zul sendiri. Adakah Zul perlu ubah masa Zul untuk fokus kepada assignment ke, sebab tadi Zul kata ada banyak assignment kan, ataupun Zul sendiri nak arrange masa, susun masa, jadual ataupun masa untuk waktu lah, sama ada bila nak main game, bila nak buat kerja dan sebagainya. So kalau dari segi Zul sendiri, apa yang Zul nak capai dalam sesi ni, apa yang Zul cuba nak dapatkan lah, untuk kita sama-sama bantulah. Okay, apa yang saya nak capai dalam sesi ni, saya nak kalau boleh saya boleh menguruskan masa dengan baik lah, supaya saya dapat dua-dua. Maksudnya saya tak naklah fokus assignment je, berbuka juga kan. Okay, faham. Dan saya tak naklah main game saja kan. So kat situ saya kalau boleh saya nak balance antara dua tu. So macam Zul sendiri nak ada benefit lah, maksudnya dulu dapat, bukan berat sebelah lah. Betul. Macam tu. Okay, dari segi Zul sendiri, kalau Zul buat assignment, biasanya Zul akan spend time berapa lama? Saya buat assignment, saya sebenarnya bukan jenis orang yang fokus. Saya susah nak fokus. Fokus ni maksudnya kalau saya buat assignment, saya akan buat sikit-sikit. Saya buat katakanlah kan 15 minit, lepas tu saya pergi mengayak-mengayak. Saya suka buat macam tu. Kadang-kadang 10 minit je. 10 minit mengayak, lepas tu sambung lagi. Kalau macam Zul, macam tadi Zul cakap Zul buat separuh-separuh, adakah Zul akan siapkan juga ke, ataupun memang kalau separuh-separuh tu kiranya kalau contoh assignment tu satu muka surat, mungkin Zul akan siapkan separuh dulu, lepas tu separuh lagi mungkin petang, malam, ataupun Zul kalau boleh, kalau Zul dah buat, Zul akan siapkan sampai siap baru Zul akan berhenti yang betul-betulnya. Macam tu. Zul macam mana? Saya buat separuh-separuh. Masa yang saya buat sikit, masa saya tinggal, saya buat sikit, nanti saya sambung balik. Macam tu. Itu memang cara saya buat assignment lah. Sebab saya tak suka struggle pada assignment menghadap kan. Sebab saya tak boleh fokus ke lah. Tapi bagi Zul ni, Zul selesa ke? Ataupun Zul rasa macam tak puas hati kat Zul rasa kalau boleh nak buat tu sampai siap tu, tak nak ada rehat-rehat pun macam mana?
Selesa dengan cara buat sikit-sikit. Buat sikit-sikit lah. Selesa. Sebab tak membebankan lah. Betul. Okay. Alright. Kalau Zul, kalau nak siapkan satu assignment tu, mengambil masa berapa lama? Berapa hari tu kalau boleh? Kalau yang orang kata, yelah macam saya pun tahu kalau assignment tu ada tahap lah, dia susah, dia senang kan. Okay, untuk yang macam overall lah, kalau setiap satu assignment tu mengambil masa berapa lama untuk siapkan? Biasanya saya akan tengok dia punya due date satu. Okay, due date. Due date, dan saya akan susun lah. Saya akan susun mana yang perlu disiapkan dahulu, dan mana yang susah dahulu. Biasanya saya akan buat yang susah dulu. Dah settle yang susah, baru saya akan buat yang senang. Okay, Tapi masa yang diambil biasanya saya tak tetapkan masa lah. Ada tu bagi saya, kalau yang tu dia senang kan, saya buat masa sehari je dah siap kan, sebab dia senang kan. Tapi kalau susah tu memang saya akan buat ambil masa yang lama lah. Macam contoh psychometric tu saya ambil masa lama, dalam 3-4 minggu juga. Sebab saya buat sikit-sikit kan. Jadi Zul buat susunan lah, ikut due date, dan mana yang susah Zul akan buat dahulu. Betul. Okay, jadi macam Zul tadi, adakah Zul akan siapkan assignment tu waktu due date ataupun sebelum due date tu, macam mana? Kalau ikut Zul sendiri? Secara jujurnya saya akan buat sebelum due date. Sebelum lah. Sebab sebenarnya momentum tu ada. Momentum buat sebelum due date, memang saya akan buat sebelum due date. Cumanya bila akhir-akhir ni momentum tu dah tak ada lah. saya sebab tu lah kot. Jadi malas kan. Jadi macam susah juga lah. Ada gap tak antara setiap assignment tu due date tu? Ada gap yang kosong ke, atau memang straight lepas satu, satu datang satu macam mana? Sekarang alhamdulillah saya punya assignment ada gap lah. Ada gap lah. Okay, macam tadi Zul pun ada cerita yang Zul dia main game, tengok movie. Bila waktu yang biasa Zul main game movie? Okay, biasanya waktu saya main game asar, ataupun waktu malam dan lepas isyak. Itu biasa main game lah. Dan tengok movie biasanya lepas isyak. Lepas dalam pukul 10 kan. Tapi 2 hari lepas saya tengok movie lewat. Macam semalam saya tengok pukul 2:30 pagi. Sebab bagi saya macam itu benda release lah bagi saya. Sebab tu yang saya cakap tadi kan, saya nak enjoy last kan. So waktu tidur saya pun macam pelik sikit lah. Saya pun, tapi saya rasa bersalah lah dengan diri saya. Macam tu lah. Okay. Tadi Zul dah ada cerita yang Zul main game kan tadi kan. Macam tadi tengok movie saya kedua bagi. Okay, kalau dari segi Zul sendiri, Zul rasa puas tak, happy tak kalau Zul dapat main game, dapat tengok movie? Kalau dari segi Zul sendiri? Happy Okay. Kalau macam assignment pula, kalau macam Zul buat assignment, kalau yelah macam Zul cakap Zul nak buat yang susah dulu kan. Okay, dari proses Zul nak siap assignment tu, apa perasaan Zul? Adakah Zul rasa macam benda tu satu bebanan, ataupun Zul rasa macam cabaran dari segi cabaran untuk Zul, ataupun Zul rasa macam biasa je, macam yelah assignment kan macam tidak ada assignment kan, so biasa je ke, macam mana kalau dari segi Zul sendiri? Dari segi saya dia cabaran lah. Cabaran dan pada mula cabaran. Tapi bila dah akhir-akhir ni mungkinlah agak membebankan. Sebab dia dia kemahuan dan saya nak relax dan masa sama ada saya tu jadi beban lah. Tapi sebelum ni kalau macam minggu awal, sebelum pada minggu 14 ni, bagi saya itu satu cabaran. Dan saya suka cabaran supaya otak saya suka benda yang membuatkan saya berfikir secara spontan. Secara spontan. Okay, jadi macam Zul sendiri ada cerita lah yang mana kalau Zul buat assignment, Zul suka kan sebab itu adalah satu cabaran bagi Zul kan. Dan bila kita cabar diri kita buat sesuatu tu, kita akan dapat benefit lah. Kita dapat gain, kita mungkin contoh macam tadi Zul ada cerita bagi psychometric, mungkin benda satu cabaran untuk Zul, tapi mungkin bila Zul lah cabar diri Zul untuk buat juga, untuk siapkan, dan Zul akan dapat sesuatu. Zul akan dapat mungkin markah yang tinggi, ataupun Zul akan dapat kerja yang orang kata puas untuk diri Zul sendiri lah. Sebab Zul dah prepare, Zul dah buat yang susah dulu kan, dah prepare daripada awal,
step by step, week by week kan. Macam Zul cerita tadi dah hampir 3-4 minggu untuk Zul siapkan benda tu. So macam mungkin bila Zul buat sedikit demi sedikit, salah satu kebaikan yang mungkin Zul akan dapat, mungkin macam benda tu lebih teliti lah, maksudnya tak rushing lah. So contoh dalam masa 10 minit tu Zul dah boleh buat dalam 3-4 perenggan. So macam dari situ Zul jelas dengan apa yang Zul lakukan. Maksudnya tak ada Zul macam mungkin orang terburu-buru, dia akan copy paste, dia akan yalah dengan cara mudah lah. Tapi bila Zul akan teliti balik adakah apa yang Zul buat tu betul atau tidak. So macam tadi Zul pun ada cerita berkaitan dengan luangkan masa Zul lah dengan game ataupun video ataupun tengok movie kan. Macam Zul cakap, Zul pun biasa dalam waktu malam lah, dalam pukul 10 ke 2 ke kan, untuk Zul tengok movie, lain movie, main game. Tapi Zul pun cakap Zul pun rasa happy lah buat benda tu. Maksudnya Zul rasa puas sebab yelah mungkin Zul dah lama daripada minggu pertama sampai minggu 14 Zul tunggu benda tu kan. So bila Zul dapat buat benda tu, jadi orang kata seronok lah. So macam apa yang saya lihat lah kat Zul, macam yelah Zul dah hadapi macam-macam and sampai ke minggu 14 pun Zul ada assignment kan. Dan Zul rasa macam yelah berat lah sebab dalam minggu 14 ni pun assignment masih banyak dan Zul susah nak buat lakukan Zul punya luang masa tu lah. Tapi apa yang saya nampak, walaupun Zul orang kata rasa terbeban, rasa macam risau kan, macam masa tu tak menentu dan sebagainya, tapi Zul masih orang kata dapat lakukan orang kata masa yang terluang tu lah. Maksudnya Zul cuba untuk cari masa untuk dapatkan kepuasan untuk release apa yang Zul nak. Contohnya mungkin dari segi yang assignment tu buat Zul terbeban, tapi Zul dapat cari masa untuk Zul releasekan dengan tengok movie, main game. So maksudnya kat situ Zul dapat manage lah masa Zul. Bila masa Zul nak main game, bila masa nak Zul buat assignment, tak adalah orang kata Zul concentrate dengan assignment tu sampai mulai kat sampai 2-3 pagi. Tak, Zul ada masa mungkin siang Zul buat assignment, malam sampai apa tak ada malam, maksudnya pagi lewat pagi tu Zul tengok movie kan. So dapat manage masa, tak adalah kejap malam nak buat assignment, kejap malam tengok movie ke, tak nak. Zul cakna lah dengan benda tu. So kalau bagi diri Zul sini macam mana, apa yang Zul rasa? Saya setakat ni apa yang Cik cakap tadi tu betul lah. Memang macam tu lah, memang saya akan manage masa untuk buat macam Cik cakap tadi, manage masa kan, buat assignment dan buat apa yang saya suka, seronok kan. Cuma tu lah yang akhir-akhir ni je lah yang agak merisaukan lah akhir-akhir ni lah. Jadi macam kalau saya sendiri lah, saya pun pernah lah orang kata, yelah saya pun dulu belajar juga counselling macam Zul sendiri. Sekali Zul macam pernah lah rasai yang mana yelah minggu 14 tapi lecturer baru bagi assignment kan. So assignment pula bukan sekali 2, 3, 4. So macam banyak lah kita nak buat, nak selesaikan dalam masa singkat ya, dalam masa seminggu macam tu. So macam kalau macam saya sendiri, mungkin saya pun ada juga ada main game kadang, kita tengok movie dengan kawan-kawan kan. Jadi macam saya sendiri, saya buat assignment tu saya akan cuba siapkan, and then dalam masa yang sama juga saya tak adalah macam terlalu fokus dengan assignment, sebab saya tahu memang assignment ni kita ada kejar masa, tapi dalam masa sama kita kena jaga kita punya kesihatan, kita kena jaga kita punya mental dan fizikal. So untuk kita nak hindarlah daripada kita jadi stres, jadi kita tertekan, bimbang, kita perlu orang kata recharge diri kita balik, buat apa yang kita minat, apa yang kita suka. Mungkin ada orang lain dia suka ambil gambar, dia suka ambil gambar waktu dia nak release, ada yang dia suka jogging kan, pakai legging kan, jogging jauh-jauh sampai pukul 7-8 kan. Ikut pada minat orang masing-masing lah kan. Mungkin kalau Zul sendiri, macam Zul cerita, Zul ada main game kan, movie sampai 2-3 pagi kan. Tapi bagi Zul rasa macam tadi Zul ceritakan saya, Zul risau masa tu macam tak masa tidur ataupun masa Zul punya nak tidur ke, nak tengok movie ke dan sebagainya, rasa tak betul lah. Mungkin dari situ mungkin Zul boleh ubah, mungkin macam
Okay, macam tadi Zul kata Zul tidur lepas pukul 3 atau pukul 4 kan, sebab dia tengok movie kan. Mungkin Zul boleh orang kata tidur tu kalau contoh memang nak tonton movie pukul 2 kan. So memang cerita memang biasa habis sejam kan. So habis dalam pukul 3. So mungkin Zul boleh tidur sekejap, and then pagi tu mungkin Zul boleh ambil tidur juga, sambung tidur macam dalam pukul 11, 12 sebab itu adalah mungkin waktu Qailulah kan. Kalau dalam Islam. So mungkin Zul boleh gunakanlah teknik tu. Itu kalau macam daripada saya sendiri, saya gunakanlah waktu saya mengajar, saya belajar dulu. So kalau macam Zul tadi Zul ada isu berkaitan Zul risau dengan masa, and then Zul rasa malas kan nak buat benda tu. So apa yang Zul rasa Zul boleh buat lah, dan Zul ada idea atau cadangan? Mungkin selepas ni, lepas sesi ni saya nampak lah, maksudnya saya apa yang saya buat tu tidak semestinya tidak bermanfaat sebenarnya kan. Kadang-kadang apa yang saya buat tu mungkin sebenarnya dia bagi recharge balik pada saya. Macam Cik cakap tadi, okay, itu saya sedar lah perkara baru kot yang saya belajar untuk sesi ni. Dan mungkin juga saya akan dan kalau saya dah recharge tu, mungkin dari situ mungkin kot saya akan jadi lebih motivasi untuk buat assignment sebab saya dah spend masa saya untuk buat yang benda yang saya suka. Lepas tu mungkin ada tenaga lah untuk nak buat assignment tu lah. Saya nampak macam tu mungkin. Okay, so macam Zul cakap, Zul nak recharge lah diri Zul supaya Zul ada semangat untuk buat sambung assignment untuk siapkan. So macam saya lihat diri Zul kat, macam Zul walaupun assignment banyak pun, tapi orang kata masih nampak ceria tu, tenaga tu kan. Seperti tadi dengan mungkin environment, kawan-kawan, lepas tu dapat pula kepuasan dengan main game, lepas tu tengok movie dan sebagainya lah. Movie pun banyak cerita best sekarang kan. Okay, jadi macam Zul cakap tadi, Zul nak recharge kan. Macam mana Zul, apa yang cadangan Zul untuk nak recharge diri Zul? Mungkin akan datang kalau berlaku lagi macam ni, mungkin lah pertama saya akan buat apa yang saya suka lah. Contohnya saya suka tengok movie tadi, main game. Tapi mungkin saya akan lebih berwaspada lah. Berwaspada maksudnya saya tidak main tu terlampau lama ke. Saya main tapi ada masa dalam mungkin sejam setengah. Maksudnya ada dia punya limit lah. Supaya saya boleh dalam masa yang sama saya boleh fokus lah pada assignment saya juga. Lepas tu mungkin saya boleh masak banyak kuih lagi. Sebab saya pun itulah, saya bersemangat nak buat kuih bom dengan ondeh-ondeh. Kawan saya tadi memang dia kita ada sedikit polisi yang faham. Mungkin saya akan buat lah. Saya nak tunjuk kat dia lah perbezaan antara kedua kuih tu. Lepas tu sebab itu benda yang saya suka lah. Jadi mungkin kalau saya buat tu dia akan recharge kot saya punya semangat balik. So macam bagi Zul ni, Zul rasa macam yelah, dengan meluangkan masa, contoh movie, game ataupun masak, mungkin boleh bantu untuk recharge diri Zul sendiri dan lebih semangat lah untuk teruskan siapkan assignment lah. Itulah saya nampak, saya dapat dari sini. Maksudnya apa yang kita buat tu tak semestinya tak betul. Cuma kita mungkin lah saya nampak kita kena pandai manage je lah. Okay. Jadi macam Zul sendiri, bila Zul sendiri dah tahu kan apa yang Zul nak buat, macam mana Zul nak dapatkan semangat dan ataupun nak recharge kan. Zul pun tadi bagi tahu yang mana Zul sedar yang mana untuk Zul main game ataupun tengok movie tu bukanlah orang kata buang masa, tapi itulah satu orang kata perkara yang boleh buat kebaikan kat pada diri Zul. Dan Zul cuma bagi tahu kena manage lah masa untuk tidak terlalu orang kata lara lah pergi kepada keseronokan kan. Zul cerita okay, macam Zul cakap tadi, untuk macam sekarang ni assignment banyak lagi ataupun dah sikit kan, macam mana? Banyak lagi, masih banyak lagi sekarang ni banyak lagi dah. Dan due date pun dah tak lama dah. Okay. So macam mana dari macam Zul cakap tadi, jangka masa yang berbaki lah yang ada sebelum orang kata kita ke final exam kan. Zul macam mana yang Zul boleh nampak ataupun Zul boleh lakukan ikut kemampuan Zul sendiri untuk menggunakan yang macam Zul cakap tadi, Zul nak recharge dan Zul nak buat apa yang Zul suka, dan masa sama Zul nak dapat siapkan assignment. Mungkin paling saya nampak saya kena
tukar masa. Tukar masa. Contohnya siang saya main siang saya buat assignment, malam saya me time lah, me time sama ada main game ke, tengok movie kawan-kawan ke kan. Saya rasa mungkin macam tu lah kot. Sebab assignment yang saya ada lebih kurang berapa ada 2 subjek. Tapi adalah yang saya dah buat separuh, ada yang masih lagi dengan separuh, masih ada lagi lah. Jadi saya rasa yang saya nampak mungkin saya nak buat jadual lah. Contoh siang saya buat assignment, malam saya relax. Saya nampak macam tu. Okay, so macam daripada perbincangan kita tadi, okay, apa yang Zul rasa lah, mungkin mungkin ada Zul rasa sesuatu ke, ataupun rasa macam mungkin tak jumpa lagi atau macam mana, apa perasaan daripada diri Zul sendiri? Okay, secara jujurnya saya dapat sesuatu lah, sesuatu kan. Sebabnya pertama saya dapat dalam kita buat assignment tu tak semestinya kita melupakan kebajikan diri kot. Macam contoh saya sebelum ni masih fokus assignment je, saya kurang sikit mainnya. Tapi bila saya berlaku isu macam ni, bila sikit cakap tak semestinya main game tu tak memberi manfaat kan. Jadi saya rasa macam saya kena seimbangkan lah antara buat assignment tu dengan main game. Itulah kot yang kebarulah saya dapat. Supaya tak adalah saya tekan sangat. Saya buat assignment tapi tak ada tertekan. Saya enjoy lah buat assignment. Enjoy dengan kawan, dengan assignment pun saya enjoy. So saya rasa seronok lah macam tu. Jadi saya nampak lah macam mungkin perubahan emosi Zul sendiri daripada Zul cerita kita isu masa, isu macam risau, malas dan sebagainya, dengan bila-bila macam sekarang ni nampak Zul lagi relax lah, lebih selesa sikit. Alhamdulillah. Release. Okay, bagus. Jadi untuk Zul sendiri ada tak Zul yang nak tanyakan kepada saya ke, mungkin ada yang tak jelas ke atau macam mana? Setakat ni tak ada dah. Ada okay. Zul macam saya buat rumusan sikit lah apa yang kita dah bincangkan. Macam tadi Zul pada awalnya Zul ada menceritakan lah berkaitan isu assignment yang mana pada minggu 14 ni Zul dekat dengan tarikh orang kata study week, tapi dalam masa study week juga ada lagi assignment yang masih belum diselesaikan. Dan isu dekat sini Zul pada minggu 12 biasanya Zul akan spend time. Yalah, orang kata study week kan, mungkin study tapi tak study kan, tapi dia at least dia release lah untuk spend time diri dia, untuk buat apa yang dia minat dan sebagainya sebelum dia menghadapi peperiksaan akhir. So kat sini Zul jadi macam berbelah bahagi, mana pada waktu yang Zul baru me time tapi Zul ada assignment juga. So bila Zul sini dah ceritakan apa yang Zul rasa dan dah kongsi dengan saya, pada akhirnya Zul pun sendiri bagi tahu yang mana Zul faham lah macam mana Zul nak manage masa. Macam mungkin saya sendiri tak bagi mungkin tak bagi sarangan pada Zul, mungkin ada minta Zul buat jadual dan sebagainya, tapi Zul sendiri yang faham dan Zul sendiri tahu apa yang Zul perlu lakukan. And then Zul pun tahu dalam masa yang terdekat ni, Zul tahu apa tindakan Zul yang perlu lakukan, apa dalam masa yang singkat yang ada ni, berbaki ni, macam mana Zul nak jadikan masa Zul tu lebih baik berbanding sebelum ni. Mungkin sebelum Zul rasa macam nak buat ke tak nak tengok movie ke tak nak, tapi mungkin sekarang Zul tahu okay, waktu ni aku perlu main game, waktu ni aku perlu buat assignment dan sebagainya. Jadi Zul jelaslah dengan isu yang Zul hadapi sekarang. Jelas. Zul tahu apa yang Zul nak lakukan. Tahu insyaAllah. Tahu jadi kita pun dah masa pun dah lebih lah. Dah lebih daripada sejam. So kita akan tamatkan kat sini lah. Jadi untuk Zul sendiri mungkin lepas ni macam tadi Zul cakap mungkin lepas ni Zul nak menghadapi final exam kan. So mungkin sebelum final exam nanti mungkin Zul boleh bagi respon sikit lah apa yang Zul rasa, apa yang Zul dapat, macam mana Zul adaptasikan masa yang tadi Zul ceritakan kan, nak manage masa dan sebagainya. Mungkin Zul boleh sharing balik kat saya. Macam Zul pun ada kontak saya kan. So nanti Zul boleh kontak dengan saya je lah untuk update. Mungkin ada apa yang Zul nak tanya pun boleh tanya. Mungkin ada assignment yang Zul tak faham, nak tanya saya boleh, insyaAllah mana saya boleh bantu, saya bantu. Masih boleh bagi feedback lah apa yang saya dah buat, apa yang saya rasa. Baik-baik insyaAllah. Jadi itu saja. Jadi
Terima kasih Zul untuk datang untuk sesi kita pada malam ni. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita akan berhenti kat sini lah. So kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Jadi itu saja saya. Assalamualaikum. Okey, terima kasih cik ya. Okay. Assalamualaikum. Jom masak kuih. Kau boleh 3 minit banyak gila weh.